Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan urasan ringkas berkaitan dengan artikel yang telah diberikan. Secara pengenalan, pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan mempunyai hak untuk menuntut keadilan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967, manakala kontrak bebas tidak mempunyai hak sedemikian dan hanya boleh bergantung pada hak kontrak sekiranya kontraknya telah ditamatkan. Perbezaan pekerja dan kontraktor. Pekerja merupakan individu yang diupah oleh majikan untuk bekerja secara tetap sebagai ganti saraan tetap, manakala kontraktor adalah individu yang bekerja sendiri yang menyediakan perkhidmatan kepada organisasi lain untuk pampasan tetap. Mengikut kes Mahkamah Perusahaan Henry, beliau merupakan pengarah Toothpaste Sendirian Berhad dan diberi gelaran Ketua Pegawai Operasi telah ditamatkan perkhidmatannya, di mana pihak menuntut memfailkan tuntutan pemecatan yang tidak adil terhadap syarikat. Dalam implikasi yang ketara, contohnya dalam isu pemecatan, pekerja ditamatkan perkhidmatan mempunyai hak untuk menuntut pemecatan yang tidak adil di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967, manakala kontraktor tidak mempunyai hak sedemikian, hanya dapat bergantung kepada hak kontrak jika kontraknya ditamatkan. Setelah diteliti sama ada pihak penuntut merupakan pekerja atau kontraktor, mahkamah telah memutuskan bahawa pihak menuntut merupakan seorang pekerja. Hal ini kerana pihak menuntut telah bekerja selama 5 tahun di syarikat tersebut, maka peranannya tidak boleh dianggap sementara. Oleh itu, Mahkamah Perusahaan memihak kepada pihak menuntut dan memerintahkan syarikat untuk membayar gaji tunggakan selama 5 bulan sebagai tambahan kepada pampasan sebagai ganti pengembalian semula. Berdasarkan kajian Case Award tersebut, mahkamah memutuskan bahawa pihak penuntut adalah seorang pekerja yang telah bekerja di syarikat selama 5 tahun, jadi peranannya tidak boleh dianggap sementara. Alasan yang kedua adalah penuntut perlu melaporkan diri untuk bertugas dan perlu melaporkan kepada pengarah urusan, serta perlu mencadangkan tahap kawalan oleh syarikat. Seterusnya, terdapat kontrak perkhidmatan yang tersirat walaupun tiada surat pelantikan seperti yang dilihat oleh perkhidmatan yang diberikannya untuk syarikat. Selanjutnya, hakikat bahawa dia seorang pengarah tidak secara otomatik bermakna dia tidak boleh menjadi pekerja. Dia boleh menjadi pengarah dan pekerja syarikat seperti yang dilihat dalam American International Assurance CO Ltd lawan Datuk Lam Peng Chong dan Ors. Seterusnya adalah ujian tradisional ataupun ujian kawalan. Ujian jenis ini merujuk kepada tahap kawalan majikan ke atas pekerjanya. Kawalan majikan terhadap pekerja adalah dari segi pengagihan dan pelaksanaan tugas, masa dan tempoh waktu bekerja, serta cara bagaimana sesuatu kerja itu perlu dilaksanakan oleh pekerja tersebut, sama ada mengikut prosedur standard kerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Berdasarkan keputusan mahkamah, dapat dilihat bahawa pelantikan kerja kepada penuntut tidak dilakukan dengan betul. Tambahan lagi, surat lantikan tidak diberikan kepada penuntut. Oleh hal yang demikian, penuntut tidak mengetahui sama ada dia bekerja secara kontrak ataupun sebagai pekerja tetap. Pihak mahkamah menyatakan bahawa penuntut tidak boleh dianggap sebagai pekerja kontrak disebabkan penuntut telah bekerja selama 5 tahun dalam syarikat tersebut.